Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walabri sekalian. Keberanian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap isu Palestin dan Israel memang patut kita puji. Tetapi lagi kita akan puji sekiranya kalau Perdana Menteri bertindak berani menghentikan penjualan saham MAHB kepada GIP yang dah sah-sah dimiliki oleh BlackRock. Ada berani? Kita intro dulu. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini kadang-kadang dia macam double dealer juga tahu. Double dealer ni ialah satu watak dan cerita Transformers yang kejap-kejap dia boleh jadi Decepticon, kejap-kejap boleh jadi Autobot. Dia macam kiranya dua side lah senang cerita kan. Dari satu side, dia nampak macam begitu rapat dan begitu ramah dengan pelobi-pelobi yang pro kepada Yahudi Israel. Tetapi dalam masa yang sama juga, beliau memposisikan diri beliau sebagai pejuang utama dalam isu Palestin dan juga pembebasan Palestin. Seperti contohnya untuk membawa masuk orang-orang Palestin mendapatkan rawatan dekat negara kita, kan, membuat ucapan dekat persidangan antarabangsa dan macam-macam lagi. Dan dekat parlimen baru-baru ini juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beliau sekali lagi memposisikan diri beliau sebagai pejuang sejati untuk isu Palestin apabila beliau telah memaklumkan Malaysia telah memasuki sebahagian daripada satu pasukan yang ingin menggesa agar PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, menyahkan Israel keluar daripada senarai negara-negara yang tertakluk di bawah PBB. Ini ucapan Perdana Menteri di Parlimen. Sebagai sebuah negara yang mendukung prinsip keadilan dan perundangan antarabangsa, Malaysia terus komited memperjuangkan hak Palestin sebagai sebuah negara berdaulat dan merdeka dan penyelesaian yang adil dan muktamad. Ini bermakna menghentikan penjajahan, menghentikan apa yang ingin diungkapkan sebagai dispossession, keganasan, kezaliman dan genosid. Rentetan perkembangan ini pada 31 Oktober 2024, Malaysia telah menyertai kumpulan trust core group bagi penyediaan satu draft resolusi Perhimpunan Agung PBB untuk memohon pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ mengenai obligasi Israel dalam membenarkan aktiviti dan kehadiran PBB. Isu ini juga dibawa oleh Menteri Luar dalam sidang tersebut. Draft resolusi ini sedang dalam proses rundingan dan kita juga akan mengkaji setelah berlakunya pelanggaran undang-undang, hukum dan keputusan PBB supaya Israel dikeluarkan, disingkir sebagai anggota PBB. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Perdana Menteri dengan tegas mengatakan bahawa Malaysia menyokong sebarang usaha untuk menyingkirkan Israel dari senarai negara-negara yang bernaung di bawah PBB. Dan saya cakap terus terang, benda ini memang patut kita pujilah. Memang patut kita puji tanpa sebarang ironi. Sebab perjuangan berhubung dengan isu Palestin ini memang sangat-sangat dekat dengan hati kita semua, tuan-tuan dan puan sekalian. Sama ada anda orang Islam atau bukan Islam, isu Palestin dan isu kemanusiaan tidak patut ada sebarang terkecuali dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mengharapkan apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri itu tidak semata-mata terhad untuk peringkat antarabangsa ataupun peringkat untuk menunjukkan betapa kita ini jago di mata dunia sebagainya. Tak nak terhad di situ saja. Sebaliknya, benda yang berlaku dalam negara kita ini juga perlu diberi perhatian dan diberi perhatian dengan segera. Iaitulah penjualan saham MAHB secara substansial kepada Global Infrastructure Partners ataupun GIP yang kini sudah sahih dimiliki oleh BlackRock secara sepenuhnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum kita nak ulas lebih lanjut, anda tonton video daripada Wan Ahmad Faizal, ahli parlimen macam ini, untuk penjelasan kepada kita semua. Jom tonton. Saya ingin menegaskan sekali lagi, isu yang amat-amat berat kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada orang Melayu dan kaum pribumi. Dan izinkan saya membaca surat terbuka kepada PNB dan KWAP. Jangan jual saham di dalam MAHB kepada Khazanah dan BlackRock. Kita tahu Khazanah yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri telah menjemput syarikat GIP milik penuh BlackRock
untuk bersama mengambil alih MHB dan seterusnya menyah-senaraikan delist syarikat MHB ini daripada pasaran umum saham. Umum tahu bahawa beberapa bulan lepas, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan United Nations Office, the High Commissioner of United Nations Human Rights, UNHCR, telah menamakan BlackRock antara entiti yang terlibat dalam jenayah perang dan pembunuhan beramai-ramai, genosid di Gaza terhadap rakyat Palestin. Kalau kita ingat ya, dalam beberapa bulan yang lalu, ahli-ahli Parlimen DAP dan Pakatan Harapan membantah ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional yang membawa hujah MHB ini akan dijual kepada GIP milik BlackRock. Saya nak bagi tahu rakan media bahawasanya Oktober yang lalu, baru-baru ini, BlackRock telah mengesahkan mereka telah memilik penuh GIP. Bermakna MHB yang dijual kepada GIP ini akan berada di bawah kawalan BlackRock sepenuhnya. Saham-saham GIP ini. Sebelum ada anak-anak papa yang hendak mencebik, jargon, buat apa cerita pasal mak jargon ni kan? Ini kaki surat layang sebagainya. Anda kena ingat, Wan Ahmad Faisal lah antara MP yang begitu lantang membawa isu penjualan saham MAHB sebanyak 25% kepada GIP ini sejak dari dulu lagi. Dan kerana isu inilah, tuan-tuan dan puan sekalian, kerana ketakutan dan keengganan speaker untuk membahaskan surat layang ataupun surat anonymous yang telah dibentangkan oleh Wan Faisal dalam Parlimen, kerana itulah beliau telah digantung. Macam saya katakan, fine, surat itu mungkin surat layang sebab tidak ketahui siapakah pengirimnya. Tetapi kandungannya betul. Kandungannya itu yang patut disiasat, yang patut dibedah, yang patut orang kata apa, cerakinkan. Sebab selama ini pun Pakatan Harapan ketika mereka menjadi pembangkang, mereka duk mencerakinkan benda-benda anonymous juga. Macam contohnya tip untuk cincin rosmah lah, tip untuk NFC dan sebagainya. Semuanya datang daripada anonymous tips, betul tak? Dan masa itu diorang guna je surat-surat layang tu kan. Tetapi kenapa bila tiba giliran untuk Perikatan Nasional gunakan surat layang ini untuk pastikan yang benda yang tidak betul tidak terjadi, tiba-tiba pula dikenakan tindakan dan sebagainya. Tapi tak apalah, itu another story for another day. Sekarang ini, Wan Ahmad Faisal telah membentangkan fakta dan bukti betapa kini BlackRock memang telah menyelesaikan pengambil alihan mereka atau pemilikan mereka ke atas GIP secara sepenuhnya. Bermaksud sekarang ini GIP ialah confirm 100% di bawah BlackRock. Dan BlackRock ini pula, tuan-tuan sekalian, seperti mana juga yang telah disebutkan oleh Wan Ahmad Faisal, merupakan antara entiti yang dikaitkan sebagai antara pelopor kepada keganasan dan juga genosida dekat Palestin sana. Benda ini bukan kata-kata walaon tetapi kata UNHCR. Benda inilah yang memang sepatutnya menjadi perhatian dari kerajaan. Papa Barry, BlackRock kan ada memiliki saham dekat banyak-banyak. Cubalah, beranilah kalau nak minta BlackRock keluar daripada semua syarikat ni. Dia macam ni lah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalaulah BlackRock ini sekadar memiliki saham secara pasif, 1%, 2%, 10% kan, yang tidak substantial, yang tidak akan membolehkan mereka ini duduk sebagai board of directors syarikat itu, macam contohnya memiliki katakan 7% maxi sebagainya, itu lantak pi lah nak macam mana. Dahlah pasaran saham kita terbuka, semua orang boleh beli saham di situ, betul tak? Tetapi yang menjadi argumen kita ialah bila mereka beli saham MAHB, mereka beli saham tersebut secara substantial, menjadikan mereka ini ada kedudukan dalam board. Dan kemudiannya saham-saham itu bila dah dimuktamadkan, MAHB ini tidak lagi akan disenaraikan, akan didelistkan, akan disenarai daripada bursa. Bermaksud sekarang ini MAHB berubah daripada menjadi syarikat pegangan awam kepada syarikat persendirian. Siapa yang mengetuai MAHB? 4 syarikat ini, Khazanah, EPF, GIP dan juga ADIA, membentuk satu konsortium. Konsortium maksudnya apa? Mereka inilah, keempat-empat entiti ini merupakan pemilik bersama MAHB selepas ini. Tambahan pula, GIP selepas ini dilaporkan akan diberikan kuasa mengurus airport-airport kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Bermaksud essentially, kita telah menyerahkan lapangan-lapangan terbang kita, aset-aset strategik kita untuk diuruskan oleh BlackRock yang disebut oleh UNHCR sebagai antara entiti yang mendukung genosida dekat Palestin.
Mahukah kita semua itu terjadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Mahukah kita airport-airport kita ini diuruskan oleh mereka yang bertanggungjawab mengakibatkan kematian serta pembunuhan serta pengusiran begitu ramai sekali rakyat Palestin di tebing barat dan juga Gaza sana? Adakah kita mahu semua itu berlaku dekat negara kita, tuan-tuan dan sekalian? Kerana itulah kita bising. Kalau setakat mereka pegang saham 1-2%, itu lantak pi. Biasa, nak buat macam mana? Kita tak boleh halang pasaran terbuka. Tetapi sekarang mereka beli saham secara substansial, ada wakil dalam board, dan kemudiannya syarikat MHB itu akan dinyasnaraikan menjadikan mereka ini membentuk konsortium sebagai pemilik bersama. Jadinya, inilah sebabnya tuan-tuan sekalian, kita gesa agar Perdana Menteri walk the talk. Kalau betul Perdana Menteri ini benar-benar memperjuangkan tentang rakyat Palestin dan menghalang dan tidak mahu kepada segala jenis keganasan, maka Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan yang juga merupakan pengerusi khazanah, dia mestilah membuat ketetapan menghalang penjualan saham MAHB kepada GIP BlackRock ini. Tidak ada pilihan lain, tidak ada alasan. Boleh faham Come on, Perdana Menteri, you are better than this. Tolong hentikan, halang, batalkan penjualan saham tersebut. Itulah aspirasi rakyat Malaysia sebenarnya. Tetapi saya faham, kerajaan ini kerajaan anda. Anda boleh buat apa sahaja, termasuklah untuk menidakkan suara rakyat, membelakangkan suara rakyat. Tetapi anda ingat, rakyat inilah yang mungkin akan undi atau tidak lagi akan undi anda atau parti anda pada masa-masa yang akan datang. Tak kiralah Sani Hamzah cakap macam mana sekalipun. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.